itu bukan satu ganjaran yang kecil, itu sebesar-besar ganjaran. 8 pintu syurga dibuka. Kita bimbang tidak ada pintu syurga yang dibuka untuk kita. Amalan itu nampak ringan. Mungkin logik akal kita, mudahnya nak dapat 8 pintu syurga dibuka, baca doa lepas wuduk saja. Takkan semudah itu. Percayalah muslimin muslimat. Kalau kita buat survey ni, wuduk maghrib ataupun isyak tadi, berapa orang yang baca doa selepas wuduk? Mungkin hanya sedikit sahaja. Maksudnya amalan itu nampak mudah, tetapi sangat susah untuk istiqamah. Sangat susah. Kadang-kadang kita terlupa. Saya sendiri akui, dalam-dalam ingat, banyak kali juga terlupa untuk baca doa selepas wuduk. Sedangkan ganjarannya sangat hebat. Bila kita mengambil wuduk, di sana ada hadis Nabi SAW. Apabila kamu berwuduk, akan keluarlah dosa-dosa daripada celah jari jemari kamu sehingga titisan air yang terakhir. Dan apabila kamu membasuhkan muka, akan keluarlah dosa-dosa daripada anggota wajah kamu sehingga titisan air yang terakhir. Apa dosa dekat muka? Mata melihat sesuatu yang tidak elok, hidung, mulut, masa kita komo-komo semua tu. Maksudnya wuduk adalah salah satu kaedah Allah nak bersihkan kita, gugurkan kita daripada dosa-dosa kecil. Dosa besar mesti dengan taubatan nasuha. Jadi selepas digugurkan dosa, kita berdoa dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. InsyaAllah doa itu doa yang makbulah, doa yang mustajab. Kita minta apa? Golongkanlah aku di kalangan orang yang bertaubat. Golongkanlah aku di kalangan orang yang bersuci, menyucikan diri. Dan golongkan di kalangan orang-orang yang soleh. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mudah-mudahan kita boleh berhijrah selepas ini, menjaga tata cara selepas wuduk, azan, kena hormat azan. Tadi Bilal kita, subhanallah, berapa umur Bilal kita tadi? Tuan Haji. Tuan Haji Bilal tadi ya? Yang azan. Umur berapa? Saya kan? Baru 63. Baru 63. Muda lagi katanya. Baru 63. Masya Allah. Kita nampak macam 43. Subhanallah, rupanya sudah 63. Macam 43 kalau tengok janggut. Subhanallah. Muslimin muslimat, baru saya lega tengok Bilal senyum. Tadi masa dia bangun tu kan ceria, saya takut Bilal nak marah. Ustazah ni sudah azan tak mau berhenti lagi. Rupanya manis sangat bila senyum. Sudah berpunya ya? Masih berpunya? Oh, ada reserve katanya. Isterinya ada di sini? Isteri ada? Isteri masih ada? Tengok umur 63 pun masih ada angan-angan. Isteri ada di sini? Siapa isterinya? Tak mau ngaku kan? Malu. Masya Allah. Muslimin muslimat, Bilal ni satu muazzin. Kalau di masyarakat kelak, mereka ini golongan yang leher panjang disebut dalam hadis Nabi. Janganlah tengok leher Bilal kita panjang, nampak pendek, macam mana panjang. Sebab Bilal ini pahalanya sangat besar. Minta maaf ya tu imam. Kita bukan nak merendahkan imam ya, imam ada bahagian dia. Tetapi bila kita rujuk perbincangan alim ulama, dibincangkan di antara keutamaan antara imam dengan Bilal, keutamaannya lebih kepada Bilal. Subhanallah. Mula-mula saya rasa janganlah pula, tak jadilah tak nak jadi imam lah, nak jadi Bilal lah. Subhanallah. Ingat senang ke jadi Bilal? Orang kenduri, makan-makan borak-borak, dia kena cepat-cepat untuk azan. Orang lain boleh pergi berjalan 2-3 hari, dia fikir nanti dia tak ada siapa nak azan. Orang lain boleh tidur lena lagi, dia kena bangun awal, nanti semua orang tahu kalau dia bangun lambat. Kenapa Bilal? Oh, tak ada azan. Oh, Bilal tidur tak bangun. Satu kampung tahu. Bukan senang. Betul kan Tuan Haji kan? Benar-benar luahan perasaan. Tapi kenapa dikatakan dalam hadis Nabi lehernya panjang? Dia akan memimpin di mahsyar kelak. Dia duduk depan, lehernya panjang, dan di belakangnya ramai orang yang selalu menyahut seruannya. Hayya ala salat, datang salat.
orang yang datang menyahut berada bersama-sama dengannya. Antara golongan yang akan menjadi keutamaan di padang mahsyar adalah Bilal. Pahalanya sejauh mana suaranya sampai, orang-orang yang solat dia mendapat bahagian pahala. Ada banyak lagi bahagian pahala bagi Bilal. Subhanallah. Jadi kalau ada anak cucu kita, kita tanya mau jadi apa bila besar? Bilal. Alahai Bilal je ke? Jadilah imam, kita kata kan. Jadilah imam 1, jangan imam 4. Kadang-kadang kita memandang remeh bila ada anak cucu dia mau jadi cita-citanya Bilal. Sebenarnya bagi pandangan agama, pandangan Islam, Bilal ini satu kedudukan yang sangat hebat kerana daripada suaranya lah menyebut syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita dengar, kita pun sebut juga kan? Jadi setiap kali itulah kita memperbaharui syahadah. Allahu Akbar. Jadi Bilal ini ada ujiannya. Kadang suaranya kurang sedap, ada orang komplain kan? Tak ada ke Bilal muda sikit? Tapi Bilal kita masih muda ya, baru 34. Turun lagi. Masya-Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi yang paling penting Bilal adalah ikhlas. Ada cerita zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat Nabi ni suaranya memang sedap. Dia minta dengan Nabi untuk melakukan azan. Lalu turunlah malaikat bertanya, kenapa tidak ada azan hari ini? Sedangkan ada azan. Rupanya selama ni Bilal bin Rabah walaupun suaranya tidak sedap sangat, straight saja, maksudnya lurus saja, tidak ada lagu-lagu yang mendayu-dayu. Tetapi kerana keikhlasan hatinya melakukan azan kerana Allah semata-mata, tidak terkesan dengan kejian, tidak mengharapkan pujian, suaranya sampai ke langit kedengaran oleh para malaikat. Rupanya subhanallah, jika muazzin itu diuji dengan suara yang sedap, dia kena banyakkan istighfar. Kan orang dengar, ui sedapnya suara, subhanallah, lagilah dia semangat mahu azan. Masya Allah, Allahu Akbar. Tetapi memang biasa ya ujian ni, kena terus juga. Yang penting istighfar, mudah-mudahan satu hari benar-benar ikhlas. Okey, sekarang kita nak masuk kepada tajuk yang kita nak bincangkan paling utama, iaitu belajar ikhlas pada muka surat 78. Semua sudah tengok jamnya. Kita akan berhenti 10 minit lagi insya-Allah. Boleh? Oh, subhanallah. Pengerusi kata tambah lagi. Sampai pukul 12 katanya. Boleh ke? Saya berhenti 8.40, pengerusi sambung sampai pukul 12. Masya Allah. Okey, subhanallah, muslimin muslimat. Kita tengok pada muka surat yang warna purple gelap ni. Buka ya. Okey. Belajar ikhlas. Ikhlas daripada segi bahasa bermaksud suci, bersih dan jujur. Tidak bercampur dengan perkara lain yang menyebabkan ia menjadi kotor ataupun menjadi buruk. Ibarat segelas air yang tidak dicampurkan dengan bahan atau cecair lain. Nampak jernih dan bersih. Begitu juga apabila suatu amalan dilakukan dengan niat yang ikhlas. Okey. Ada satu surah namanya surah Al-Ikhlas. Berapa ayat? Berapa ayat? Baru nak kira. Kan surah itu yang paling banyak kita baca, betul atau tidak? Bila solat Al-Fatihah, ikhlas. Kenapa kita suka baca surah Al-Ikhlas? Sebab pendek. Lagi? Sebab senang, sebab hafal. Itu surah yang paling mudah untuk hafal. InsyaAllah kalau baca surah Al-Ikhlas, tidak keliru. Kalau baca Qul ya ayyuhal kafirun, kadang-kadang tak keluar jalan keluar. Ulang. Subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya nak mengajak muslimin muslimat untuk hijrah. Kalau sebelum ini baca surah Al-Ikhlas sebab pendek, sebab mudah, sebab ingat, kita kena hijrah baca surah Al-Ikhlas sebab kita mencintai surah Al-Ikhlas. Kenapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Sebab dia ikhlas, ya. Okey.
Kalau kita tengok dalam surah Al-Ikhlas, ada ke tidak perkataan ikhlas? Tidak ada. Hampir kebanyakan surah bila dinamakan ada perkataan di dalamnya. Ada perkataan. Surah Al-Baqarah ada perkataan Al-Baqarah, surah An-Nas ada perkataan, surah Al-Falaq pun begitu, surah Al-Kafirun. Tetapi surah Al-Ikhlas 4 ayat itu tidak ada perkataan ikhlas. Pertama kita rujuk hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallah iaitu surah Ikhlas 1 kali, menyamai 1/3 Al-Quran. Baca 2 kali, menyamai 1/2 Al-Quran. Baca 3 kali, menyamai seperti seluruh Al-Quran, 30 juzuk Al-Quran pahalanya. Tetapi sudah tentu tidak sama dengan orang yang betul-betul baca 30 juzuk. Janganlah pula kita kata, alhamdulillah setiap hari saya khatam Quran. Subhanallah. Ui, ini wali Allah setiap hari khatam ni. Rupanya dia ulang Al-Ikhlas 3 kali. Sudah tentu tidak sama. Yang samanya adalah dari sudut apa muslimin-muslimat. Kenapa surah Al-Ikhlas baca 3 kali umpama seperti baca 30 juzuk Al-Quran? Kerana isi kandungan Al-Quran daripada ayat pertama sampai ayat yang terakhir sebenarnya untuk kita menjadi hamba Allah yang ikhlas. Kita baca Al-Quran, kita baca terjemahan, kita jumpa kisah itu, kisah ini, peringatan itu, peringatan ini. Allah ingin menjadikan kita, mengajar dan mendidik kita jadi orang yang ikhlas. Sebab itu kalau kita baca betul-betul seluruh Al-Quran, insya-Allah kita jadi hamba Allah yang ikhlas. Dan Allah berikan nama surah Al-Ikhlas ini ikhlas kerana seluruh 44 ayat menceritakan tentang Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allahus samad. Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Tidak ada selain daripada Allah tempat kita bergantung. Lagi? Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya Allah tunggal satu. Tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada yang menyamai. Lagi ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Subhanallah, itu yang pertama.